Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah, sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dapat bertemu dengan tahun yang baru 1444 Hijrah, dan Allah Taala kurniakan kita taufik dapat bersama-sama dalam majlis bacaan hadis Nabi SAW pada pagi Khamis ini, dan juga kita berada pada 10 hari yang pertama bulan Muharram yang dimuliakan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf bila dalam setahun ada 10 hari yang dimuliakan, lagi 2 tu obviously lah 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu 10 hari yang semua kita tahu. Kemudiannya satu lagi adalah 10 hari pertama bulan Muharram yang kita sedang berada di dalamnya sekarang. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, dalam 10 hari pertama bulan Muharram yang dimuliakan oleh para ulama ini, kita dipilih oleh Allah SWT untuk membaca hadis baginda Nabi SAW. Kita berada dalam taman daripada taman-taman syurga mudah-mudahan, dan taman-taman bagi orang yang soleh, riyadhus solihin, dan taman-taman bagi orang yang soleh. Orang yang soleh, mereka apabila baca hadis Nabi SAW, seolah-olah mereka berada di dalam taman yang indah, kan, berseronok, gembira dalam dia, dan tak adalah cepat-cepat nak keluar, seperti orang yang sedang bersenang-senang di dalam taman. Jadi riyadhus salihin, taman-taman orang yang soleh. Walaupun kita tahu kita bukan orang yang soleh, walaupun kita tahu yang kita ni jauh nak disebutkan tentang solehnya kita, kerana kita memang bukan orang yang soleh, tetapi kita, walaupun kita tidak soleh, kita hendak menyerupai mereka, kan? Fatashabbahu, kan? Menyerupailah mereka. Jadi kita menyerupai orang yang soleh dengan cara kita usaha untuk berseronok di dalam majlis membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita terus pada hadis kita yang kita berhenti bulan Zulkaidah itu. Kita baca hadis Riyadhus Salihin sampai kepada bab sabar. Eloklah dalam bab sabar ni kita berhenti sebulan, kan, sesuai lah dengan babnya. Dan kemudiannya kita sampai pada hadis yang ke-30 daripada kitab, dan juga hadis yang ke-6 daripada bab sabar, yang riwayatkan oleh Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW ceritakan tentang kisah umat yang terdahulu, kan. Ada di kalangan Bani Israel ada yang kita tahulah cerita ni. Sebenarnya cerita ni agak popular sebenarnya, bagaimana ada seorang anak muda yang belajar dengan tukang sihir diraja, dan juga belajar juga daripada seorang pendeta, kan, dan juga ataupun kita panggil rahib, padri, kan, rahib lah. Kemudiannya kita tahu yang raja itu adalah raja yang mensyirikkan Allah, bahkan mengaku dia adalah Tuhan. Dan bagaimana anak muda tadi bersabar dalam nak belajar dengan rahib, walaupun dia diminta untuk belajar daripada tukang sihir, dan tiap-tiap hari dia belajar dengan rahib tu, dia datang lambat kepada tukang sihir pukul dia, kan. Sampailah rahib bagi tahu, nanti kalau kau sampai dekat tukang sihir, cakap je lah keluarga aku yang halang aku daripada aku cepat sampai ke sini, dan bila balik ke rumah kalau lambat, sebab dia singgah juga kat tempat rahib tu, kan, dia sebut je lah, kata tukang sihir tahan aku, kan. Dan sampailah kepada kisah bagaimana seorang daripada sahabat raja yang telah Allahumma salli selamat, yang buta mata dia, kan, kemudiannya dirawat
dan akhirnya sembuh, dan bila dia sembuh tu, dia diberitahu oleh anak muda tadi. Dia kata sebenarnya aku tak nak pun segala macam hadiah dan sebagainya. Yang menyembuhkan engkau bukan aku, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Allah yang sembuhkan. Jadi bila sahabat raja tu sampai dekat raja pun pelik, kata, "Ai, engkau ni dah buta tiba-tiba celik balik, kan? Siapa yang memulangkan penglihatan engkau?" Maka dia pun jawab, "Tuhanku yang pulangkan." Rabbi, dia jawab. Kemudiannya raja pun kata, "Kau ada Tuhan selain daripada aku? Kau ada Tuhan lagi selain daripada aku?" Jadi kawan kepada raja tu jawab dengan penuh ketegasan, prinsip. Dia kata, "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi dia pun kena seksa. Kena seksa sampailah dia pun pecahkan rahsia. Siapa yang rawat dia tu adalah anak muda tadi. Dan bila anak muda tu pula dipanggil, dan anak muda tu pun dikatakan, raja pun kata, "Wah, kau punya sihir berdahsyat, kan? Kau belajar daripada tukang sihir ni sampai kau dapat sembuhkan orang yang sopak, buta dan sebagainya." Jadi anak muda tu jawab dengan jujur. Dia kata, "Aku tak ada sembuhkan siapa-siapa. Yang sembuhkan adalah Allah." Jadi raja pun siksa dia. Sampailah dia pula tunjukkan siapa yang ajar dia, iaitu rahib tadi tu. Rahib tu, walaupun lupa kita nak sebut tadi, ni refresh je, refresh dalam Zulkaidah tu kita baca. Jadi rahib tu, kalau ikutkan, dia dah pernah sebut pada anak muda tu, dia kata, "Engkau ni nanti akan sampai satu masa nanti kau kena seksa, ataupun kau akan kena tahan, kau akan cubaan, kau kena uji." Dia kata, "Kau jangan cerita pasal aku." Sebab rahib tu tahu dah, memang confirmnya orang nak tahu siapa dia. Jadi akhirnya tapi anak muda ni bila dah kena seksa, sekejap, besarkan sikit. Okay. Anak muda ni bila dah kena seksa, dia pun tunjukkan, terpaksa lah sebenarnya ceritanya, dia terpaksa tunjukkan rahib tadi tu. Jadi maka rasanya sampai sini kot yang kita baca pada hari tu, kan? Jadi dia terpaksa cerita yang rahib itulah guru dia. Sampai kat sini, hatta dalla ala rahib, hatta dalla ala rahib. Okey, seterusnya, faji'a birrahibi faqila lahu, maka didatangkan kepada raja itu rahib tadi itu. Maka dikatakan kepadanya, irji' an dinika, kembalilah engkau daripada agama engkau. Maknanya kau murtadlah daripada agama engkau. Fa'aba, dia pun enggan, kan? Dia kata tak nak, kan? Memang tak nak lah. Maka raja pun jadi marah. Fada'a bil minsyar fawudi al minsyaru fi mafriqi ra'sihi, lalu raja pun minta gergaji, dan gergaji itu diletakkan dekat kepala rahib tadi tu. Fasyaqqatun, bukan fasyaqqahu. Fasyaqqahu, silap kat situ, ada titik dua pula, patutnya fasyaqqahu. Okay, so fasyaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Lalu dia pun digergaji, kan, ataupun dibelah dua lah, syaqqa, kan? Dibelah dua sampai terjatuh sebahagian ataupun kepala dia, kan? Maknanya senang ceritanya dia dibelah dua lah. Okey. Okey. Jadi senang ceritanya rahib tadi pun dibunuh. Okey. Dan maknanya anak muda tadi tahu benda ni. Anak muda tadi tahu benda ni berlaku. Kemudiannya summa ji'a bil ulam. Maka didatangkan pula dengan anak muda tu. Anak muda tu dihadapkan kepada raja, maka dikatakan dengan perkara yang sama. Faqila lahu irji' an dinik.
kau balik daripada agama kau. Kau murtadlah. Kau tak payahlah pegang pada agama kau. Fa'aba, lalu dia pun enggan juga. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Lalu remaja itu bukan remaja tu, maknanya raja pun panggil kepada beberapa orang daripada tentera-tentera raja. Ashabih kat sini ashabil malik, kan? Kawan-kawan maksudnya tentera-tentera lah. So tentera-tentera raja. Ditolak dia kepada tentera-tentera raja. Lalu raja pun bagi tahu kepada tentera-tentera dia ataupun dia punya konco-konco dia tu, idhabu bihi ila jabali kaza wa kaza. Bawalah budak ni kepada gunung demikian. Maknanya gunung itulah. Kan, bawa kat gunung tu, fas'adu bihil jabal. Bila sampai dekat atas tu, maka tolaklah budak ni ke bawah. Kan, maknanya bukan tolak dulu. Fas'adu kat sini maksudnya naik, ya, sa'an. Naik dengan paksaan kalau ikutkan dalam syarah. Fas'adu maksudnya bawa dia dengan paksa naik ke atas. Okey. Bawa dia naik ke atas, kemudian fa idza balagtum dzirwata, apabila engkau sampai pada puncak gunung tersebut, fa in raja'a an dinihi, kalau dia balik daripada agama dia, maknanya dia keluar daripada agama dia, maksud hadis ni fa in raja'a an dinihi fatruku. Kan, apabila dia keluar daripada agama dia, maka kau lepaskanlah dia. Wa illa fatrahu. Kalau dia tak nak juga keluar daripada agama dia tetap juga dengan pendirian dia, maka campakkan dia. Kan, tolak dia. Humban dia daripada gunung. Fadhahabu bihi, lalu mereka pun pergilah dengan budak tadi tu. Fasa'idu bihi, dia naik sama-sama, naik ke atas al-jabal, naik sampai ke atas gunung tu. Faqal, kemudian anak muda tu dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, bebaskan aku daripada mereka, lepaskan aku daripada mereka dengan keizinan engkau, dengan apa yang kau nak. Maknanya macam mana engkau nak, atas engkau lah ya Allah, kau selamatkanlah aku. Farajafa bihim aljabalu fasaqatu, lalu gunung itu pun bergegar, lalu jatuhlah mereka semua. Diorang yang jatuh, bukan budak muda tu, diorang yang jatuh daripada gunung. Jadi wajah ayam syi'il al-malik. Budak ni pula hebat, budak ni kan, dia punya amar ma'ruf nahi mungkar, kehebatan dia, kekuatan dia, kesabaran dia, kegigihan dia, dia boleh jalan balik pada raja. Kalau kita dah dekat tempat dia, mungkin kita dah larilah jauh-jauh kan, pergi negeri lain lah. Janganlah pergi balik mula pada raja tu, dah tahu dah raja nak bunuh. Tapi anak muda ni, sebab dia tahu dia perlu menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kan, jadi dia datang balik pada raja. Ya Allah, dia datang balik pada raja. Kemudian fasa'id, kemudian ayam syi'il al-malik, dia datang, dia jalan pergi kepada raja. Faqala lahul malik, lalu raja pun kata, ma fu'ila bi ashabik, apa yang dilakukan dengan teman-teman engkau? Teman-teman kau dekat sini maksudnya tentera-tentera tadilah, kan? Apa yang jadi pada dia orang tadi, yang teman kau tadi, kan? Maka anak muda tadi kata, kafanihimullahu ta'ala, Allah Ta'ala selamatkan aku daripada mereka. Allah lagi, kan kat sini, mana tak makin bengang raja tu. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, kemudiannya raja pun serahkan lagi, tolak budak tu pada pengawal-pengawal dia yang lain lagi. Faqal idhabu bihi, bawalah budak ni, fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu fil bahri, wa tawassatu bihil bahra. Okey, bawa budak ni dalam sebuah kapal pergi ke tengah laut, kan? Bawa budak ni sampai ke tengah-tengah laut. Tawassatu bihil bahr, maksudnya bawa sampai ke tengah laut lah. Fa in raja'a an dinihi, kalau dia keluar daripada agama dia, maka lepaskanlah dia. Okey, kemudiannya, tapi kalau dia tak nak juga, wa illa faqdhifu, kalau dia tak nak keluar juga daripada agama dia, maka campak dia kat tengah laut. Fadhahabu bihi, lalu dia orang pun pergi dengan dia. Kemudiannya macam tadi juga, budak tu pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah selamatkanlah aku daripada mereka dengan apa yang kau kehendaki.
Fangkafa'at bihim as-safinah faghariqu, lalu kapal pun terbalik dan mereka pun tenggelam, ataupun kita kata lemas kan. Dia orang pun lemas, orang-orang tu semua. Wajah yamshi ilal malik, ya Allah, budak ni tak serik dia datang pula lagi pada raja. Dia datang lagi, dia jalan lagi pada raja. Maka faqala lahul malik, raja pun tanya pada dia, ma fu'ila bi ashabik, apa yang dilakukan kepada teman-teman engkau, tentera-tentera dari pengawal-pengawal tadi. Faqala kafanihumullahu ta'ala, macam tadi juga, Allah Ta'ala selamatkan aku daripada mereka. Faqala lil malik, kali ni baru lain kan. Dia pula cakap pada raja. Raja dah susah dah macam ni, macam mana nak bunuh budak ni. Jadi dia pula kata pada raja, apa dia kata, innaka lasta biqatili, engkau takkan dapat bunuh aku. Engkau takkan dapat bunuh aku hatta taf'ala ma amuruka bihi, sampailah engkau buat apa yang aku perintahkan dengannya. Maknanya apa yang aku ajar ni kau buat, baru kau boleh bunuh aku. Qal mahu, raja pun katanya, apa dia? Macam mana? Apa arahan tu? Qal tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kau kumpulkan manusia dekat satu tempat. Kan? Fi sa'idin wahidin, dekat satu padang yang sama dan sebagainya lah. Wa taslubni ala jid'in, dan engkau salibkan aku ataupun kau ikat aku dekat satu batang pokok lah. Jid'in. Thumma khudh sahman min kinanati, kemudiannya engkau ambillah satu anak panah daripada anak-anak panah aku, kemudiannya summa dha'is sahma fi kabidil qausi, kemudiannya kau letaklah anak panah itu dekat panah. Summa qul, kemudiannya kau katalah bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada ghulam, kepada budak ni. Kemudiannya summar mini, kemudiannya panahlah aku. Okey. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kau buat macam tu, kau akan dapat bunuh aku. Ni bijak kan anak muda ni. Dia walaupun dia akan terbunuh, tapi dia buat dakwah sebenarnya kat situ. Dengan nama Allah Tuhan kepada ghulam. Raja tadi kan dia kata dia yang Tuhan. Sekali tiba-tiba dia pula mengaku ada Allah Ta'ala Tuhan kepada ghulam tadi, kepada budak muda tadi. Jadi raja tu buat fajak ma'nasa fi sa'idin wahidin salabahu ala jiz'in. Dia pun kumpulkan orang, dia pun ikat budak tu pada batang pokok tu, dia ambil anak panah, kemudiannya dia pun lepaskan panah tu bila dia baca bismillahirabbil ghulam. Dan betul-betul anak panah tu kena pada fawaqa'as sahmu fi sudri. Anak panah tu tepat-tepat kena dekat bahagian kita panggil sudur. Sudur ni bahagian tempel ni lah ataupun kita kata apa ni, bahagian pelipis dan sebagainya kat sini, dekat bahagian tepi dahi ni, sudur. Dan fawada'a yadahu fi sudrihi famat, lalu remaja itu meletakkan tangan dekat tempel dia tu, lalu dia pun meninggal dunia. Faqala an-nas amanna bi rabbil ghulam. Lalu manusia, orang ramai pun cakap, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Kan tadi raja dah sebut macam tu. Jadi mati budak tu. Jadi kami pun berimanlah dengan Tuhan budak tu. Fa utiyal malik faqila lahu, lalu mereka ditemuilah raja dan ditanyalah kepada raja, apa dia, ara'aita ma kunta tahzar qad wallahi nazala bika hadaruk. Apa dia, adakah tuan tahu apa yang tuan takutkan? Tahzar, takut kan? Ara'aita ma kunta tahzar, tuan tengok apa yang tuan, ataupun tuanku tengok apa yang tuanku takut sangat. Demi Allah telah turun kepada engkau apa yang kau takutkan tadi ni. Qad amanan nas, orang dah beriman. Tadi dia takut sangat orang beriman. Seorang-seorang orang beriman dia bunuh. Sekali dengan perbuatan dia menyebabkan semua orang beriman. Lalu fa'amara bil ukhdud, lalu dia pun mengarahkan untuk dibuat satu parit yang besar, bi afwahis sikaki, dengan parit yang
yang besar, fakhuddan, dikorek benda tu, wa udrim fiha an-niran, dinyalakan padanya api. Maknanya bukan sekadar parit besar yang dalam, tapi siap ada api pula dekat dalam parit tu. Bi afwahi sikak tu maksud dia adalah dekat permukaan jalan, dekat bi afwahi sikak maksudnya bi abwabi turuq. Okey. dekat pintu-pintu jalan. Maknanya dekat tengah-tengah jalan lah dibuatkan parit tu dan diletakkan api dekat dalam dia. Kan? Wa qal man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha. Siapa yang tak mau keluar daripada agama dia, maksudnya agama Islam tu lah, maka fa aqhimuh, campakkan dia ke dalam parit yang ada api tadilah, api yang menyala tadi. Humban dia ke dalamnya. Auqil iktahim, humban dia. Fafa'alu, maka mereka pun lakukan. Hatta ja'at imra'atun, sehingga datang seorang wanita. Wa ma'aha sabiyyun, bersama-sama dengan wanita itu ada seorang bayi. Maka wanita itu fataqa'asat an taqa'a fiha, wanita tadi pun dirasa juga macam apa betul ke ni kan, was-was kita macam ragu-ragu kan. Maka budak tadi tu, terutama baby tadi tu, dia bercakap, faqala lahal ghulam ya umma isbiri, wahai ibu tersayang, sabarlah, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Ya. Apa maksud hadis ni? Dan hadis ni agak jelas sebenarnya. Dan hadis ini juga kita tahu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kan kita tahu yang dalam Al-Quran Allah Taala ceritakan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud dan sebagainya. Banyak ayat tu ceritakan tentang inilah kisah ni. Kan kisah bagaimana ramai-ramai orang kena bunuh dengan raja yang zalim hanya kerana mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada hadis ni, daripada sebulan setengah yang lepas kita baca, sebenarnya terlalu banyak. Antara pengajaran daripada hadis ni adalah sabarlah, sebab tajuknya berkaitan dengan sabar. Kan bagaimana teguh dan sabarnya anak muda tadi. Walaupun diancam dengan macam-macam ancaman, tetapi dia tetap teguh. Antara pengajaran daripada hadis ini juga adalah adanya karamah para wali. Adanya karamah para wali. Antaranya karamah yang tadi tu dapat menyembuhkan penyakit sopak, buta dan sebagainya. Dan karamah kat situ Allah yang menyembuhkan kan. Tapi karamah para wali, Allah Ta'ala berikan karamah, kemuliaan kepada mereka. Karamah kat sini maksudnya benda yang mencari adat. Benda yang kalau ikut macam, tak logik lah. Mungkin manusia biasa akan cakap macam tu. Takkanlah. Biasanya takkan jadi macam tu. Kan? Tapi boleh jadi. Kan? Sebab karamah daripada Allah SWT kepada para wali. Memanglah ikut akal yang kita yang lemah ni kan. Mungkin kita akan cakap sebab kita bercakap berdasarkan adat. Maksudnya benda yang kebiasaan. Benda yang berlaku setiap hari. Jadi kita akan cakap kalau orang berjalan kaki, memanglah daripada point A ke point B, jarak dia macam ni, biasanya masa dia begini. Sekali tiba-tiba, orang tu pula seberapa cepat dia boleh sampai. Bukan sebab kereta dia laju, tak. Ni kita cerita jalan kaki. Beribu-ribu kilometer dalam tempoh 1 minit contohnya. Kalau dari segi adatnya memang tak boleh berlaku. Tetapi itulah dipanggil sebagai karamah. Orang pada hari ini banyak yang mengingkari karamah. Banyak yang mula suka ikut logik akal kita yang lemah. Mula banyak kata, mana dia. Lepas tu macam, kalau para sahabat pun tak jadi macam tu, kenapa kita tiba-tiba ulama hari ni ada pula? Ataupun wali-wali Allah Ta'ala zaman-zaman selepas daripada tu boleh berlaku macam tu pula. Sebab karamah ni kita kena faham, dia bukan mesti maknanya kalau berlaku pada Nabi SAW dengan para sahabat baru boleh berlaku kepada para salafus salih. Tidak, kan? Boleh saja berlaku kepada generasi demi generasi yang lain, berbeza bentuk karamahnya. Bentuk karamahnya, benda yang mencari adat tu berbeza. Kan? Tak pelik. Ada je benda-benda mencari adat yang berlaku pada para sahabat. Sayyidina Umar ketika khutbah boleh saja menyeru yang mana tentera yang jauhnya beribu kilometer boleh
boleh dengar. Itu antara perkara yang kita kata mencari adat, kan? Tapi maknanya tak mesti benda tu sebiji mesti ada berlaku pada para sahabat, baru boleh berlaku benda tu pada para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan sebagainya. Tidak. Kan? Dia boleh saja berlaku dalam bentuk-bentuk yang pelbagai. Sebab bentuk yang nampak macam hebat macam mana pun bukan menunjukkan kelebihan makam orang tersebut. Maknanya kalaulah contohnya wali-wali Allah Ta'ala yang datang selepas daripada itu dapat karamah yang para sahabat tak dapat, bukan bermakna mereka lebih hebat daripada para sahabat. Para sahabat tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, yang paling tinggi, kan? Tetapi karamah itu bergantung kepada kesesuaian masa, tempat, orang dan sebagainya. Bukan bermakna makam mereka lebih tinggi, bukan bermakna kalau ada wali Allah dia boleh jalan atas air. Sekali ada wali Allah, tak ada pun nampak benda-benda macam tu. Bukan bermakna wali Allah yang jalan di atas air itu lebih hebat daripada wali Allah yang tak jalan atas air. Contohnya. Kan? Jadi macam contoh Imam Syafi'i dan sebagainya. Makam dia, kedudukan dia sangat tinggi. Bukan bermakna bila ada wali Allah Ta'ala yang kita baca karamah dia, oh ini dia lebih hebat ni daripada Imam Syafi'i. Tak, bukan begitu. Kan? Jadi bila faham konsep ni, jadi tak adalah kita kata, oh, ni para sahabat pun tak buat macam tu. Para sahabat pun tak ada macam tu. Tiba-tiba kita kata orang ni ada. Tak mungkin. Tak. Dia boleh sahaja berlaku kepada generasi-generasi yang lain. Okey. Macam cerita tadi ni, anak muda tadi Allah Ta'ala tunjukkan karamah dia. Macam-macam waktu kan. Antaranya yang bila duduk dekat atas gunung bergegar, semua orang jatuh. Dia je tak jatuh. Kan? Elok je dia berjalan balik. Masuk dekat laut macam tu juga, kapal terbalik. Semua mati, dia seorang selamat dan sebagainya. Allah Ta'ala nak selamatkan. Dan sampailah yang boleh dia dibunuh hanya dengan cara dia mengislamkan pula semua orang. Ini satu lagi pengajaran daripada hadis ni mengatakan bolehnya bagi seseorang itu mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan awam yang lebih besar. Kan? Yang untuk menyebarkan Islam kepada semua. Dan antara pengajaran juga daripada hadis ini adalah antara pengajaran juga hadis ini adalah uslub bercerita. Salah satu daripada cara para murabbi mendidik orang-orang yang di bawahnya, antaranya adalah dengan cara bercerita. Dan macam kalau kita tengok Nabi SAW dekat sini kan, Nabi cerita kan, macam-macam cerita Nabi SAW ceritakan. Jadi ini salah satu daripada cerita yang panjang kalau kita tengok kan. Cerita dia macam panjang cerita dia daripada awal sampai habis, secara detail Nabi SAW ceritakan. Ini sebenarnya adalah salah satu daripada pengajaran hadis ni. Maksudnya kita pun kalau kita nak mengajar, boleh saja atau bahkan baik untuk kita bawakan dengan cara penceritaan supaya orang lebih faham. Kan kalau kita sekadar bagi fakta je, mungkin orang susah nak faham. Jadi bawakan cerita, tapi janganlah cerita panjang sampai tak ada pengajaran. Kan? Ini bukan hikayat ataupun tukang kisah, tukang cerita. Kan? Yang disebutkan penglipur lara. Kan? Imam Al-Ghazali larang kita duduk dengan orang yang penglipur lara. Saya berbual, sembang cerita je kerjanya. Sampai dekat masjid pun duduk cerita je. Imam Ghazali kata jangan jauhi duduk dalam kumpulan-kumpulan penglipur lara. Okey. Jadi insyaAllah pagi ni cukup setakat tu. Kita akan sambung insyaAllah minggu depan dengan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-7 daripada tajuk daripada bab sabar. Dan tadi last sekali pengajaran yang hadis yang last sekali itu sebenarnya tentang wanita tadi kan, itu pun sebenarnya karamah juga tu. Tiba-tiba baby boleh bercakap kan, sabarlah mak berada dalam kebenaran. Ini pun antara karamah jugalah. Dan juga antara hebatnya diorang ni kan, diorang baru masuk Islam. Hebat diorang ni, diorang baru je masuk Islam, tapi nak dihumbankan dalam api pun diorang sanggup kan. Yang penting diorang tak keluar daripada agama diorang. Ini hebat golongan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Ashabul Ukhdud. Hebat kan. Sepatutlah sampai disebutkan dalam Quran tu cerita tentang diorang ni. Diorang baru masuk Islam kan? Bukannya dah berpuluh-puluh tahun Islam, tak. Baru masuk Islam, dah begitu teguh iman diorang. Nak dicampak ke dalam api neraka pun tetap teguh. Tak adanya mereka nak patah balik. Bahkan yang ada baby tu kan, sampai baby tu pula yang bagi kekuatan kepada dia.
Kata, mak, sabar mak. And tetap kan, kita berada dalam kebenaran. Mak berada dalam kebenaran. Sampai begitu sekali. Okey, nampak gaya tak ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Maaf Ustaz. Boleh. Saya nak tanya tentang karomah ni kan. Karomah ni adakah dikurniakanlah kepada seorang apabila berlaku ada sebab? Macam tadi kisah yang Gulam tadi, sebab dia nak berdakwah lah tentang masa apa ni, Maryam ibu Nabi Isa AS tu yang dia boleh gegar pokok kurma yang besar tu untuk dimakan. Itu pun karomah kan Ustaz? Jadi saya nak tanya, adakah karomah ni dia berlaku atas bukannya sepanjang masa, maksudnya kalau dia nak dapat macam tu ke, ada sebab-sebab macam tadi baby tu sebab untuk menguatkan semangat jihad ibunya. Ustaz ya? Baik. Terima kasih Ustaz. Sangat baik. Okay. Terima kasih Ustaz. Bila berkaitan dengan karomah ni, dia memang kehendak Allah SWT semata-mata, sebab dia kurniaan daripada Allah SWT. Boleh saja Allah Ta'ala kurniakan karomah itu berpanjangan kepada seseorang. Dan ada karomah yang berbentuk waktu-waktu yang tertentu. Tapi dia memang bukan ketentuan daripada wali itu. Dia adalah ketentuan daripada Allah SWT. Dan tetapi kerana kasih sayang Allah Ta'ala kepada wali itu, maka Allah Ta'ala bagi dia apa yang dia kehendaki ataupun apa yang dia perlukan ketika itu. Dan wali-wali Allah Subhanahu Taala ni biasanya sebab mereka betul-betul berserah kepada Allah. Mereka betul-betul berserah, solid berserah kepada Allah. Lalu Allah Taala bagi. Macam cerita Sayyidatina Maryam tadi kan. Dia buat apa yang dia serahkan kepada Allah Subhanahu Taala diri dia. Lalu Allah Taala tolong dengan mendatangkan buah kurma walaupun bukan pada musimnya. Dan dapat digoncangkan pokok tu, lalu jatuh buah kurma kepada dia waktu dia nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Macam tu juga dengan kalau kita biasa dengar karamah ni, dia ada waktu yang dia ada yang waktu-waktu tertentu, macam Allah Taala bagi sekali je, 2 kali, 3 kali. Dalam cerita-cerita para wali yang ada karamah, memang kadang-kadang kita akan jumpa ada 1 kali berlaku peristiwa ni kepada wali ni. Boleh je, boleh berlaku, memang betul. Ada juga yang berterusan, macam contohlah Imam An-Nawawi contohnya. Imam An-Nawawi disebutkan antara karamah dia adalah dia dapat mengarang kitab yang begitu banyak dalam umur yang begitu pendek. Sebab Imam Nawawi meninggal dunia antara umur 40 atau 45 tahun. Kemudiannya karangan kitab dia terlalu banyak. Terlalu banyak sampai dikatakan itu adalah karamah dia. Sampai dia dapat mengarang terlalu banyak kitab yang tebal-tebal, bukan kitab kecil-kecil je. Kitab kecil pun ada lah, tapi kitab yang tebal-tebal, kitab yang ya Allah begitu sebesar pemeluk. Tapi umur meninggal tu umur 40 lebih. Macam mana sempat dia nak tulis semua tu? Jadi maknanya karamah tu berpanjangan, lama Allah Ta'ala bagi. Dan karamah yang paling panjang sekali Allah Ta'ala kurniakan adalah karamah istiqamah. Yang disebutkan sebagai istiqamah itu adalah karamah yang paling agung, ataupun disebut al-istiqamah tu khairu min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi itu adalah karamah yang berpanjangan yang Allah Ta'ala boleh bagi. Jadi menjawab soalan tadi, adakah maknanya dia cuma pada waktu tertentu yang Allah Ta'ala bagi ikut keperluan? Ya betul, Allah bagi mengikut keperluan yang Allah Ta'ala tahu. Allah yang maha mengetahui. Keperluan tu berapa banyak kali, berapa lama, sekali-sekala ke, dan sebagainya, itu semua Allah Ta'ala yang tahu. Adalah sebab takkan Allah Ta'ala buat sesuatu dengan sia-sia. Tak mungkin Allah Ta'ala berikan perkara tu sia-sia ataupun kebetulan. Dia bukan kebetulan dan bukan sia-sia. Ada sebab-sebab yang tertentu yang Allah Ta'ala bagi. Mungkin ada waktu yang mungkin para wali tu kalau kita nampak sepatutnya waktu tu lah dia dapat karamah tu, tak dapat pula. Macam kata Nabi SAW, kita tengok mukjizat baginda kan. Ada waktu-waktu yang kita kata, waktu ni dah patutnya dapat mukjizat tu, kenapa tak ada? Contoh waktu Nabi SAW dicederakan dalam perang Uhud, contohnya kan, sampai mengalir darah baginda yang mulia. Mungkin kita akan kata, patutnya waktu ni lah turun malaikat, macam waktu perang Badar. Waktu perang Badar ada pula malaikat turun.
kan, sebagai pahlawan-pahlawan. Kenapa waktu perang Uhud tak turun pula? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa sebabnya dan bila waktu yang sesuai. Bukannya maknanya asal ikut kepala kita kata waktu ni lah yang paling sesuai. Tak, Allah lebih tahu. Kan ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Kenapa Allah Ta'ala uji golongan ni macam ni? Kenapa Allah Ta'ala uji begini? Kenapa ada golongan yang ni tak dapat macam ni? Kenapa golongan macam ni dapat? Kan? Semua tu ada hikmah dia. Sebab karamah ni kita benda yang kita tak boleh nak persoal. Kan? Kita tak boleh nak persoal. Kenapa dia orang ni dapat? Kenapa yang tu tak dapat? Jangan persoal. Allah Ta'ala saja yang tahu. Macam tu. Tapi kalau soalan dia, ada soalan yang ditanya, Ustaz macam mana nak tahu karamah tu benar ataupun yang batil? Sebenarnya Allah Ta'ala saja yang tahu, pertama. Yang keduanya, banyak para ulama, contohnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya, mereka mengatakan bahawasanya kalau karamah itu, kalau benda mencari adat itu berlaku pada orang yang melawan syariat, dia tak semayang, dia tak puasa, sekali tiba-tiba berlaku benda tu, itu bukan karamah. Kan walaupun kau nampak dia terbang, walaupun kau nampak dia berjalan atas air, kalau dia bercanggah dengan syariat, maka itu bukan karamah. Jadi kalau nak tahu, bagi kita yang lemah adalah kita perhatikan sejauh mana orang tu menepati syariat ataupun tidak. Kan, kalau dia bercanggah dengan syariat, apa yang dia lakukan, apa yang dia cakap, kan, dia suruh orang tak payah semayang, tiba-tiba dia kata kita ni dah level tinggi tak payah semayang dah, maknanya bercanggah dengan syariat. Kan? Jadi kalau dia bercanggah dengan syariat, tiba-tiba dia buat benda yang pelik, dia buatnya, dia boleh sembuhkan orang yang sakit. Jadi itu bukan karamah. Bahkan Dajjal nanti datang pun, kan, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, tak payah jumpa dia. Dajjal ni, dia bila dia datang dengan benda yang mencari adat, dia boleh menghidupkan orang yang mati dan sebagainya. Jadi adakah mungkin orang kata oh ini karamah? Bukan, kan? Sebab dia memang penipu, dia pendusta. Jadi ustaz orang biasa punya boleh dapat karamah juga tak kerana solehnya seseorang? Kalau kerana solehnya seseorang, dia menjadi wali Allah Ta'ala, maka dia dapat dipanggil sebagai karamah. Kalau bukan kerana solehnya ataupun bukan kerana kewaliannya, maka itu dipanggil sebagai ma'unah. Ma'unah ni maknanya bantuan daripada Allah. Dia boleh juga berlaku dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Itu dipanggil sebagai ma'unah, kan, bantuan daripada Allah. Macam kalau kita tengok kan accident, kita tengok kereta remuk seremuk-remuknya, kan, kita kata habislah orang dalam tu. Tiba-tiba dia keluar elok je, luka sikit pun tak ada, kan. Selamat, dia sihat walafiat. Bukan sebab kereta dia hebat sangat, tak ada, kereta biasa je, kan. Kereta pun remuk macam apa, sekali dia keluar elok macam tu je. Itu bukan karamah, tapi itu adalah bantuan daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Itu dipanggil sebagai ma'unah, walaupun dia bercanggah dengan kebiasaan. Kita kata ikut kebiasaannya, normally matilah, sekali tak mati, bantuan daripada Allah. Itu dipanggil sebagai ma'unah. Itu dia tak panggil karamah. Karamah ni kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala muliakan siapa dia? Wali-wali dia, kekasih-kekasih dia. Wallahu a'lam. Okey, jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ni. Minggu depan kita akan sambung lagi hadis yang berikutnya berkaitan dengan sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesabaran, ketenangan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهض بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.